Ya Ahmad Baling, panjang lagi kan Ahmad? Ada sikit. Okey. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Timbalan Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam satu Malaysia. Saya mengucapkan juta terima kasih kerana diberi peluang untuk meneruskan perbahasan saya untuk menyokong rang Undang-Undang Pencegahan Jenayah Pindaan dan Perluasan 2013. Nombor saya 15. Nombor 2. Sahabat saya nombor 2. Terima kasih. Secara holistiknya, jenayah menunjukkan penurunan, namun terdapat peningkatan jenayah berat yang dipanggil jenayah indeks. Contoh, hari pertama dalam 4 insiden tembakan berlaku dalam masa 24 jam. Sehingga kan hari ini kongsi-kongsi gelap ataupun penjenayah terancang ini tidak kenal siapa mangsa. Sehingga kan pada 12 hari bulan 7 tahun 2013 jam 10.45 malam di Bukit Jambul, seorang kanak-kanak laki-laki yang berusia 4 tahun menjadi mangsa selepas ditembak oleh seorang lelaki ketika dia menemani bapanya berjumpa rakan di bawah rumah pangsa puri berkenaan. Malam kemarin akibat kejadian itu, kanak-kanak berkenaan mengalami kecederaan parah di bahagian kaki selain kepala cedera akibat terkena serpihan peluru. Boleh minta penjelasan, Baling? Saya belum warm up lagi. Tapi apa boleh buat, bos nombor 2 saya silakan. Terima kasih, Baling. Terima kasih, Petua. Kita lihat bagaimana modus operandi ketua-ketua apa ini, kumpulan taiko-taiko disiputi ke di mana-mana ini, kartel-kartel dia, kumpulan kongsi gelap ini. Mereka bukan mensasarkan orang dewasa, kanak-kanak ke, perempuan ke. Kalau dia sudah target bunuh, dia mesti bunuh. Jadi oleh sebab itu, setujukah Baling bahawa sudah tiba masanya semua pihak termasuk puak-puak pembangkang ni yang ada niat nak apa ini menghalang pelaksanaan akta ini, kalau boleh bersetuju untuk kepentingan orang ramai. Jangan lagi kita gunakan undang-undang sedikit yang boleh lemah itu untuk menyekat pelaksanaan undang-undang seperti ini. Minta Baling. Terima kasih. Kinabatangan masuk dalam ucapan saya. Itulah yang perkara yang saya nak bawa, Tan Sri Yang Dipertua. Kalaulah semua rakan-rakan dalam parti pembangkang pada hari ini boleh menerima, tidak perlu 3-4 hari kita nak hilang suara tekak untuk bincang. Akhirnya kita kena akur dengan kekangan-kekangan pada hari ini yang kita hadapi. Tuan Tan Sri yang Dipertua, saya ingin boleh minta mencelas sedikit. Sekejap, saya belum mukadimah, boleh bagi sekejap. Sedikit saja. Itu saya bagi timbalan bos saya, you bukan bos saya. Duduk sekejap. Saya nak bagi tahu kepada Tan Sri. Sekejap, Tan Sri. Tadi Pak Turut dah. Tak apa, tak apa. Pak Turut pun itu hak balik, bukan hak sana. Jadi apapun, pada hemah saya, kalau kita tengok 43 orang telah menjadi mangsa, 22 orang nyawa terkorban, 21 bercederaan. Penjenayah hari ini bermaharaja lela tanpa pedulikan peraturan, undang-undang. Penjenayah ini melakukan apa yang mereka suka. Jadi saya di kesempatan ini saya nak minta lah Dewan Yang Mulia ini, kita kaji, kita bincang secara holistik. Dan saya di kesempatan ini saya sentiasa menyatakan terima kasih kepada pihak PDRM, KDN, menterinya, dan juga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang begitu prihatin mendengar danyutan nadi rakyat pada hari ini di seluruh mana-mana di kawasan saya Baling. Walaupun di kawasan luar bandar pun rakyat sudah takut. Datang mau panggil kenduri pun takut, Datuk boleh keluar ke? Sebab di Kulim sudah kena tembak, takut itu penjenayah datang ke Baling. Jadi ini yang diperkatakan merata tempat oleh rakyat. Jadi saya pada kesempatan pada pagi yang mulia ini saya diberi peluang. Apa salahnya kita memberikan peluang kepada rang undang-undang ini kita luluskan? Padahal setiap tahun Menteri KDN boleh membawa masuk ke dalam mesyuarat untuk kita bincangkan, sama ada berkesanan
rang undang-undang yang kita pindah ini. Bukan setakat itu, 5 tahun lagi pun kita boleh tentukan sama ada rang undang-undang ini signifikan dengan izin atau tidak, boleh kita perlu pakai atau tidak. Sebab ternyata dalam Seksyen Akta 297, Seksyen 19E dan 19F menyatakan setahun hadapan, setiap tahun Menteri KDN kena membawa submit to the parliament member to discuss. Keduanya 19F, di mana setiap 5 tahun kita akan membuat revision, kita akan review kembali untuk mengatakan sama ada perlu atau tidak. Sama dengan ISA dahulu, waktu zaman komunis benar kita perlukan. Setelah kita melihat ia tidak lagi perlu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan beraninya telah melupuskan ISA, DO dan darurat dan sebagainya, yang mana semalam YB daripada bahagian Bukit Geluguk telah menyatakan, oh tidak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melakukannya ini kerana untuk mendapat simpati undi pada pilihan raya yang ke-13. Itu tidak benar. Saya akan menceritakan, saya akan hebahkan fakta yang ada pada saya. Silakan Bintulu. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Baling. Saya nak minta pandangan sikit daripada Yang Berhormat Baling mengenai, tadi saya tertarik mengenai ini akta ini. Memang ini akta untuk kebaikan masyarakat kita. Kita nampak pemangkang memang tidak setuju, terutama sekali itu sebuti. Kita tengok ataupun lihat bila polis kena bunuh dari kumpulan kongsi kelab, tapi tidak nampak pemangkang keluar protes menunjukkan sokong polis, tapi kita hantam polis saja. Bila polis mati, biar mati. Kalau dia penghop mati, dia bikin protes semua. Ini bukan double standard ke triple standard? Ini satu. Contoh macam di Sibu, tiap-tiap 2 bulan 3 bulan memang ada pembunuhan. Itu kongsi kelab ada punya ketua turut negeri China untuk monitor. Bila dia mau buat operasi, melalui telefon suruh orang pergi bunuh sini, bunuh sana. Memanglah kita tidak boleh nafi, adalah segelintir punya polis, ada kerja kong kali kong juga. Tadi kita mestilah, mana ada kelemahan sepatutnya dalam masyarakat kita ataupun daripada mana-mana pegawai ada kelemahan, kita soalkan. Mana kalau betul, memang kita mau sokong. Ini kita tidak lihat berapa, macam saya tadi setuju Yang Berhormat Baling kata, kita buat masa dalam ini berapa hari kita berbahas. Mula-mula dia orang tak setuju lagi, nak lawang habis-habis, tapi dia tidak lihat. Yang Berhormat Lalang pun daripada Sibu juga tanya sama dia, berapa orang sudah kena bunuh daripada kongsi kelab ini. Ini kita tidak rasa kesusahan ke keluarga mana-mana kena pembunuhan. Minta komen sikit daripada Yang Terima Berhormat kasih Bintulu. bagi tahu ini Yang Berhormat seperti Tepat ini sekali. kita faham. Saya nak bercerita sikit berkaitan dengan kes yang YB Bintulu menyatakan tadi. Tan Sri Yang Di-Pertua, semalam kita dengar hujah Bukit Geluguk begitu berapi-rapi. Boleh jelaskan. Cerita after this sekejap sebentar dengan izin. Lepas ni itu saya bos, bagi. itu pun bos. Biar saya jawab tu dulu, nanti saya bagi. Bos nombor 1, bos nombor 2. Tak, bos, sekejap saya bagi tahu. Ya, terima kasih. So, dia bukan bos, dia sahabat. Macam you juga. Bukit Geluguk telah, Yang Berhormat Bukit Geluguk semalam saya tengok Tan Sri pusing tengok begini, dengar ucapan politik law semalam begitu baik sampai kita semua tidak, saya tidak ganggu langsung sebab saya menghormati itu otai orang lama. Saya tak beranak lagi, beliau sudah ada dalam Dewan Yang Mulia ini, saya hormat tabik. Tetapi pada hari ini hujah saya, minggu sudah seorang Lance Corporal Azri bin Samud telah meninggal dunia hentakan batu di Melaka. Kalau kita semua ingat, seorang anggota polis sedang bertugas op cantas, orang muda sedang mencuri kabel dan mereka telah ambil batu untuk meninggal dunia. Dan jenazah ini sudah dibawa balik ke Bukit Geluguk, kawasan Parlimen Bukit Geluguk. Bukan setakat tidak sebut,
tidak ziarah langsung keluarganya Tan Sri. Saya ziarah Tan Sri. Saya bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Menteri KDN KYB Bagan Datuk, kita pergi ziarah, beri sumbangan, memberi motivasi. Saya melihat ibu kepada anggota polis tu menangis sampai saya bayangkan waktu itu, kalau saya meninggal begitulah mak saya akan menangis, meraung-raung begitu sedih. Di mana wakil rakyat daripada pembangkang? Dengar, bila kita bercakap yang benar, mereka tidak boleh terima. Bila kita cakap yang benar, mereka cannot accept dengan izin, tak boleh terima. Sebab itulah hakikatnya. YB Bukit Gelugur yang amat berhormat Menteri, Ketua Menteri Bagan, tak ada satu pemimpin pun yang datang ziarah. Sebelum saya masuk Dewan Yang Mulia ni, waktu Serdang setengah kata ijazah saya tengah bercakap dengan ibunya, menyatakan tidak ada yang datang, hanya pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Itu terbukti. Untuk jawapan kepada YB Bintulu itu terbukti. Kalau saya nak tanya, adakah Yang Berhormat Pekan juga melawat apabila Yang Berhormat membuat tuduhan sedemikian? Yang meninggal Kugan, mereka sanggup bakar nilai duduk di situ, sebab itu boleh dapat kes boleh bawa pergi mahkamah, ada asyuk itu dengan izin. Jadi itu saya nampak peguam-peguam yang ada. Itu sebab saya merasakan pihak pembangkang akan menolak rang undang-undang ini kerana mereka sudah tidak ada income. Baru-baru ini dengan izin Padang Serai membawa hari pertama, hari pertama kita nak bersidang, membawa keluarga masuk. Adakah untuk tuduhan sedemikian? Yang penting jika Perdana Menteri pernah melawat juga masa yang Yang Berhormat Putih, saya bagi laluan. Sila Yang Berhormat. Saya bagi laluan. Saya tanya 3 kali tak pernah bagi laluan. Saya bagi laluan. Pakatan itu menurut bagi terhadap mangsa jenayah di mana Barisan Nasional dia kena balik. Ya, saya cakap ini tidak patutlah, kerana lawyer kita nak ambil kes baru pergi protes dan sebagainya, dan Muhammad kadang nak pergi mana-mana menangis. Kamu punya hal lah. Terima kasih. Saya bagi lagi satu kes tadi. Okey, itu tak boleh terima. Saya bagi lagi satu kes tadi. Tan Sri Yang Di-Pertua pada 2 April tahun 2012. Baling, boleh. Sekejap lepas ni, tadi saya nak bagi you tak tengok sini. Sekejap lepas ni saya cerita ni, saya bagi you. Tan Sri, 2 hari bulan 4 tahun 2002, satu tragedi letupan bom di Plaza Lee Garden Hat Yai telah berlaku. Tan Sri, waktu itu Tan Sri, kerajaan negeri Kedah adalah kerajaan PAS. Kerajaan negeri Pulau Pinang adalah kerajaan DAP, masih lagi DAP memerintah. Apa yang berlaku? Nak membuktikan apa yang dinyatakan oleh Bukit Gelugur semalam, yang Perdana Menteri menghapuskan ISA dan sebagainya adalah kerana untuk meraih undi dalam pilihan raya yang ke-12 dahulu. Saya nak berbetulkan, ini terbukti nyata dan jelas. Perdana Menteri telah menyatakan kepada NGO suruh pergi ke sana, membawa balik semua mangsa-mangsa rakyat Malaysia. Kita semua tahu waktu itu semuanya adalah warga Malaysia yang berketurunan kaum Cina daripada Pulau Pinang dan negeri Kedah. Jadi Tan Sri, ini gambarnya. Kalau Tan Sri nak, saya boleh bagi. Kita susun 11 buah ambulans Kelab Putera 1 Malaysia bergegas pada malam yang sama sampai ke hospital di Songkla, berjumpa dengan semua 30 mangsa, semuanya Cina. Tan Sri, kita membawa mereka keluar, letakkan di Hospital Alustar, Bukit Mertajam, Hospital Universiti Melayu. Kita melakukannya kerana apa? Kerana rakyat didahulukan, bukan ada kepentingan politik. Tetapi Tan Sri, negeri Pulau Pinang kita masih kalah. Tidak apa, kita akan teruskan usaha-usaha murni, noble idea dengan izin. Inilah arahan keprihatinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya menyatakan ini atas fakta. Ada satu Yang Berhormat daripada Parti Bangkan masuk bantu misi bantuan ini. Sebab apa tidak? Sebab tidak ada kes tidak ada boleh ambil kes lawyer ini tidak ada keuntungan. Ini adalah untuk kita menyelamatkan. Jadi saya berdiri di sini sebagai seorang aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia. Balik kepada rang undang-undang yang kita nak pindah, saya
angle saya dengan izin mudah. Saya tidak mau rakyat dianiaya. Saya tidak mau rakyat mati. Minta ampun izin saya nak bercakap ini. Anjing di tengah jalan pun tidak boleh kita tembak sewenang-wenangnya. Walaupun berkurap satu badan, kita kena tangkap. Apatah nyawa manusia, kita tembak sewenang-wenangnya. Jadi dalam kesimpulan yang saya nak buat pada pagi yang mulia ini, pada rakan-rakan saya, kita memperjuangkan satu aliran. Kita di bawah bumbung Dewan yang mulia ini. Kita bijak. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Baling, Presiden Tan Sri Speaker. Sebenarnya apabila saya dengar dengan teliti apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat Baling, Pakatan Rakyat turut bersimpati kepada mangsa-mangsa jenayah. Kita juga sokong usaha polis untuk menjaga keselamatan masyarakat dan negara. Tetapi isu di sini adalah sama ada mereka yang disyaki mempunyai right to counsel, right to legal representation, right to judicial review, right to fair trial. Inilah isunya, bukannya merepek kata duduk sini duduk sana. Adakah Yang Berhormat setuju Malaysia sebagai ahli jawatan kuasa Human Rights Council di Bangsa-Bangsa Bersatu, adalah penting kita menghormati hak asasi manusia supaya semua rakyat, tak kira dia siapa, adalah sama di sisi undang-undang. Everyone is equal before the eyes of the law. Adakah Yang Berhormat setuju? Yang Berhormat juga berhak kepada right to legal representation, right to judicial review, right to fair trial. Inilah isunya. Adakah Yang Berhormat setuju? Terima kasih YB Taiping, hebat. Satu hujah yang hebat. Tetapi sekarang ni kita sedang berhujah berkaitan dengan kongsi gelap yang tega. Kita sedang berhujah berkaitan dengan pengedaran dadah yang begitu berleluasa. Kita sedang berhujah kepada dagang manusia. Saya nak bagi tahu YB Taiping, saya ni bercakap ni atas, saya berdiri di sini atas aktivis yang melaksanakan praktikal, bukan teori macam YB Taiping. Saya nak bagi tahu berapa kes yang kita sudah tolong anak gadis Malaysia, suri rumah tangga Malaysia yang menjadi kaldai dadah, yang tidak berdosa, yang tidak tahu bahawa mereka membawa tuala kain baju itu telah dicelup dengan chemical dadah. YB Taiping tahu, saya pergi ke Peru bawa balik 5 orang, saya pergi ke Vietnam membawa balik, saya pergi ke Myanmar. Ini kenapa? Kerana kita harus memperjuangkan hak asasi manusia. Kita nak bincang pada hari ini, kita mesti ada fakta, bukan teori. Jadi saya setuju, tetapi kita harus sudahlah, membuat tindakan undang-undang. Kerana YB Taiping tak lawan saya. You have never been to one country. Dengan izin, saya dah 32 negara pergi menyelamat rakyat Malaysia. You can't even talk with me. Laban celah. Jangan. Kalau sedap nak cakap, nak syok, tak payah. Bukan mestinya lawyer yang hebat dalam teori. Orang yang macam saya bukan lawyer, tapi praktikal saya lebih hebat daripada YB Taiping. Ini yang benar. Saya nak katakan di sini, kita nak lakukan itulah. Bila kita cakap ini Ustaz, kempen pilihan parti UMNO. tak, ini Ustaz Lumbuk ni, kita kena bercakap yang bersandarkan kulil haq walau kana muron. Bercakaplah kamu walaupun pahit nak dengar Ustaz. Ustaz seorang baik, jeneral yang tahu agama. Bila saya cakap yang betul, kata iyalah dan sebagainya. Tak baik. Yang betul kuliah, yang betul-betul. Yang tak betul, tak betul lah. Jadi saya nak menyatakan di sini, apa yang kita sedang memperjuangkan, kita nak memperjuangkan untuk menyelamatkan rakyat Malaysia yang matinya tidak tiba-tiba. Setiap hari saya tidak pernah mendengar buka surat khabar, saya takut siapa lagi mati kena tembak, siapa lagi. Tan Sri, today can be me, can be other, all of us, one of us. Baru nak kita nak sibuk, tak boleh Tan Sri. Dari Tan Sri yang dipetua, saya nak nyatakan di sini. Ya. Labuan. Ya, Labuan. Terima kasih YB Baling, Tuan Yang Dipertua. Kita perlukan senjata yang kuat untuk memerangi musuh yang kuat. Jenayah terancang ini adalah sinonim dengan mafia, triads, yakuza dan bermacam-macam nama lagi. Termasuk di Malaysia juga yang mempunyai nama yang mungkin berbeza tetapi mempunyai kekuatan ataupun tujuan yang sama. Ianya amat menakutkan sebenarnya. Kita jangan pandang rendah, kita jangan underestimate, dengan izin, kekuatan mereka. Mereka mempunyai kekuatan ekonomi,
Mereka akan mempertahankan ataupun akan berperang dengan menggunakan semua senjata, senjata yang legal dan senjata yang illegal. Mereka menguasai underground economy, dadah yang satu trade yang bukan sahaja akan memperkuatkan ekonomi mereka, tetapi juga yang akan merosakkan negara dan masyarakat. Prostitution, kalau nak sebut macam-macam lah, drug trafficking, human trafficking, counterfeit, loan sharking, auto theft, arm dealing, extortion, gambling, contract killing, bermacam-macam, money laundering. Dan kerosakan yang mereka boleh bawa sebenarnya amat dahsyat. Mereka ini bukanlah musuh yang kita akan berperang secara berhadapan seperti yang kalau kita diinvade oleh negara lain, tetapi mereka menyerang dari dalam. Labuan. Dulu Merman. Labuan. Saya nak berkongsi berapa? Dulu. Alam Merman, peraturan mesyuarat 37 1 A dan B. Apabila seorang yang bermas sedang beruja seperti Baling tadi, dia boleh diganggu dengan dua perkara. 37 1 A, point of order. 37 1 B, kalau minta penjelasan. Saya perhatikan apabila seseorang itu minta penjelasan, dia bukan minta penjelasan kepada perkara yang dia tidak paham ataupun perlu untuk diberi penerangan lanjut. Dia pula buat input perkara baru. Labuan itu adalah klasik sarahan baru, bukan minta penjelasan. Jadi bukan saya cuma ini sebagai peringatan kepada para ahli-ahli yang baru dan begitu juga kepada ahli-ahli yang lama. Karena yang sedang berhujah itu kadang-kadang dia punya train of thoughts is being disturbed. Begitu. Jadi lain kali saya boleh bagi laluan kepada Labuan dengan ahli-ahli lain. Itu saja sebagai ingatan. Sila tamatkan apa. Terima kasih, minta maaf. Jadi sebenarnya soalan saya, adakah Baling berkongsi pandangan dengan saya? Terima kasih. Terima kasih Labuan. Sebenarnya saya nak cakap yang itu, tapi dah Labuan cakap masuk dalam ucapan saya. Terima kasih. Silakan Greg. Baling, malam tadi 3 penjenayah dah kena ketembak di Greek. Kesalahan bukan di Greek, kesalahan pembunuhan guru di Kelantan. Polis tak ada kuasa yang lebih. Akhirnya semalam orang Greek tak pasal-pasal takut. Soalan saya, kita dah ada undang-undang tahun 59 yang kita nak ni, yang kita nak minta daripada Dewan, kerana undang-undang darurat telah dimansuhkan. Kuasa polis yang ada EO, RR dah tak ada. Jadi hari ini kita nak memberi kebenaran kuasa tu dibagi kepada polis. Kita nak ubah untuk undang-undang 59 yang diwujudkan pada tahun 59. Yang kena tangkap lah ni semua anak-anak bilik. Bos-bos tak kena. Gerik dulu tak ada judi, mesin judi. Kita juga bercakap dalam sidang dewan yang sudah mengatakan kenapa polis tak boleh ambil tindakan-tindakan. Bagaimana pandangan Baling tentang yang kita nak persoalkan ini? Terima kasih Greg. Itulah yang saya nak tekankan di sini. Saya harap pembangkang jangan terkeliru. Sebab ini adalah satu langkah pencegahan, bukan untuk menahan mana-mana pihak dengan sewenang-wenangnya. Ada banyak lagi subsection yang boleh digunakan oleh rakyat untuk menjaga hak asasi mereka. Contohnya lembaga pencegahan jenayah panel board yang akan bakal dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini jelas dan bukti bahawa Menteri KDN, Waimah hatta Perdana Menteri tidak ada kuasa untuk kita melaksanakan. Saya simpati apa yang sedang berlaku di Greek. Saya takut, khawatir Tan Sri Yang di-Pertua, saya bersebelahan dengan beliau. Saya takut besok ada yang di Baling kena tembak, na'udzubillah min zalik. Jadi sebelum perkara itu berlaku, kita sama-samalah menyokong usul atau menyokong rang undang-undang yang dibawa oleh pihak KDN untuk kita melaksanakan satu pencegahan, prevention better than cure. Kita boleh melakukan sesuatu. Silakan ke kanda saya Kota Baru. Okey, terima kasih ke kanda juga daripada Baling.
Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya cukup kagumlah dan berminat dengan penglibatan Yang Berhormat Baling dalam banyak kerja-kerja amal dan sebagainya, dan juga memperjuangkan nasib semua kaum, semua pihak dan sebagainya. Dan saya ingat tadi Yang Berhormat Baling ada sebut, saya quote kenyataan Yang Berhormat Baling, anjing pun perlu dibela kalau dianiaya. Jadi persoalan saya kepada Yang Berhormat Baling, sahabat dan juga kekanda saya, kalau anjing pun perlu dibela, adakah orang-orang yang hanya disyaki atau dalam bahasa Inggerisnya suspek perlu diberikan hak dia? Setuju ke tidak? Nanti dulu, Baling sebelum respon. Saya keliru. Baling memanggil Kota Baru ke Kanda. Lepas itu Kota Baru pula panggil Baling ke Kanda. Siapa yang tua ni? Tadi Yang Berhormat Tan Sri yang di-Pertua ini penjelasan juga. Kalau ikut rupa, Kota Baru lebih muda daripada saya. Kalau ikut IC, saya lebih muda pada beliau. Tapi oleh kerana saya bekerja siang dan malam pergi ke seluruh dunia menyelamatkan rakyat Malaysia, saya nampak tua. Itulah jawapan saya. Balik kepada Kota Baru. Terima kasihlah pandangan tadi. Maksud saya tadi, anjing pun kita tidak boleh ditembak. Ya, saya bukan kata selamat ya, tapi anjing kita tangkap. Itu dengan izin ya. Saya tak kata anjing itu tidak boleh dihapuskan. Kita kena tangkap. Jadi hari ini rang undang-undang yang kita bawa adalah lebih baik daripada pergi menembak penjenayah-penjenayah yang seperti Op Cantas, Greek dan sebagainya. Kita tangkap dia dulu. Masuk dalam, pastikan dia berada dalam kita punya tahanan 2 tahun dan 1 tahun, 5 tahun. Jadi baru kita tahu. Itu yang saya maksudkan. Maknanya apa yang kita nak memperjuangkan pada hari ini adalah tidak lain tidak bukan untuk adakan satu peraturan. Kalau kita tidak ada satu peraturan, saya bagi contohlah kat Kota Baru. Di Kota Baru ni, kalau semua rakyat Kota Baru tak ikut lampu merah, itu peraturan. Cuma kita tak ikut lampu merah, tak apa, kita jalan dulu, jalan. Aksiden, ramai orang akan meninggal dunia dengan izin. Jadi inilah satu pencegahan yang kita nak lakukan pada hari ini. Apa salahnya kita lakukan ni? Sebab selama ni yang Mak Berhormat Perdana Menteri melihat sudah kurang. EO tak perlu, tahanan ISA tak perlu, kalau kita buat blackout pun tak perlu ditahan, bersih pun tak perlu ditahan. Okey, kita tak tahan sekarang. Dalam rang undang-undang yang kita nak bincangkan adalah berkaitan dengan jenayah tega, kongsi gelap yang begitu berluasa yang disebutkan oleh sahabat saya Labuan tadi. Memang benar, dari kes Alongnya, hari ini Along dah naik balik. Dulu kalau 10,000 dia tidak berani nak pergi, bukan tembak baling cat merah depan rumah. Sekarang dia sanggup nak tembak, sanggup nak potong tangan dan kaki. Jadi saya di kesempatan pada pagi ini saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak polis, dan saya juga ingin mencadangkan agar pihak polis kalau ada yang cerita-cerita gambar-gambar yang telah ditangkap dalam CCTV, apa salahnya kita panggil semua ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, kita tonton tengok bagaimana hari ini dahsyat mana kita punya ulangan dahsyat yang dilakukan oleh penjenayah-penjenayah pada hari ini. Silakan. Sikit. Terima kasih Baling, terima kasih Tan Sri. Saya juga ingin mengaitkan apa yang disebut oleh Baling semasa menjawab Kota Baru tadi dalam analogi anjing. Baling mengatakan lebih baiklah penjenayah ini ditangkap daripada apa yang dibuat sekarang, tembak seperti yang berlaku di Greek, kata beliau. Saya nak bertanya kepada Baling, apakah Baling beranggapan kes-kes polis menembak penjenayah dan membunuh penjenayah on the spot ini adalah kerana tidak ada undang-undang seperti yang nak diluluskan, ataupun kerana jenayah itu sendiri, ya? Jadi yang menjadi pertanyaan dan perbahasan sebelum ini di luar Dewan ialah dengan izin shoot to kill yang dilakukan oleh pihak polis. Apakah itu penjelasan yang Baling cuba bawa? Terima kasih. Tak betul tu Caller Cry. Saya nak menyatakan di sini polis tidak akan menembak sebarang penjenayah ini tanpa sebab. Mereka sudah ada intelligent report, mereka telah mengikori, mereka sudah kenal pasti berapa kes-kes yang telah dilakukan. Jadi oleh kerana itulah yang saya nyatakan, Greek nyatakan pagi tadi yang berlaku semalam ni, mereka sudah ada sejarah dan ada kes. Kalau tidak, tapi apa yang kita nak memperjuangkan pada hari ini
adalah untuk kita adakan satu rang undang-undang secara holistik, pengikut-pengikutnya. Semalam saya dengar Berwas bercakap. Berwas menyatakan bila Ops Syantas ni mula, seorang ditembak, 10 orang dah lagi. Itu yang Berwas menyatakan petang semalam dalam pembahasan. Tapi saya nak nyatakan di sini, apabila ISA dan EO semua ni telah dimasukkan, yang mereka ni 2,600 balik ni, seorang dapat 10 ahli baru, 10 dapat 10, 10 dapat 10. Itu yang saya menyatakan pada hari ini kita perlu adanya rang undang-undang ini, kerana jelas bukti kerajaan tidak mempunyai kepentingan. Kerajaan Barisan Nasional jelas dan nyata tidak ada kepentingan. Ini adalah semata-mata membela rakyat dalam gagasan satu Malaysia, rakyat didahulukan. Ini yang kita nak lakukan. Kita nak pastikan supaya tidak ada isteri. Allahyarham Husin, pengasas Ambank, beliau ditembak, isterinya pun kena. Tidak pasal-pasal isteri pun kena tembak. Yang di Tasik Gulu, yang di Pulau Pinang, anak kena tembak. Jadi inilah yang kita nak memperjuangkan. Kalau kita ada satu peraturan undang-undang di mana kita boleh menahan mereka, supaya pencegahan ini boleh berlaku lebih awal daripada kes-kes kematian tembak tiap-tiap hari. Hari-hari kita buka surat khabar, tembak kemalangan, tembak kemalangan. Itu yang kita lihat dalam negara kita. Silakan. Terima kasih Speaker, terima kasih pada Baling. Kebetulan isteri saya pun orang Baling dan mengundi di kawasan Baling, cuma tak mengundi Baling saja. Soalan saya begini, pertama saya nak ucapkan tahniah kepada Baling atas usaha yang sangat baik untuk membantu ramai ahli-ahli kita, rakyat kita sampai keluar negara. Saya ucapkan tahniah dan saya berharap saya juga dapat belajar daripada Baling dalam perkara yang seumpama ini. Cuma satu penjelasan saya nak minta ialah kita setuju bahawa hak asasi semua rakyat Malaysia perlu kita pertahankan dan kita lindungi. Jadi persoalan yang timbul dalam rang undang-undang kita ini ialah sejauh mana undang-undang pencegahan kita ini mampu memberi hak asasi kepada orang yang mungkin tertangkap tanpa dia sendiri sebenarnya terlibat dengan jenayah. Mungkin nak minta pandangan daripada Badan. Terima kasih. Penjelasan. Sekejap saya jawab, dikata saya terlupa sekejap. Paling saya bagi. Kuala Nerus, terima kasih. Mungkin isteri Kuala Nerus tak undi saya, tapi ayah mertua Kuala Nerus undi saya, sebab ialah ketua cawangan saya. Terima kasih. Itu sebabnya di Baling, kalau tahun 2008 saya kalah 7,800 untuk rekod, kali ini saya menang 13,180 undi. Maknanya sahabat-sahabat saudara orang PAS di Baling undi saya. Terima kasih. Teruskan undi MP Baling. Saya nak bagi tahu jawapan yang Kuala Nerus tanya tadi. Sebenarnya saya tidak mahu kita pembangkang jangan cuba bermain politik dalam hal rang undang-undang untuk mewujudkan sentimen kebencian di kalangan rakyat. Keduanya, saya amat berharap agar rang undang-undang ini dibentangkan secara ikhlas dan jujur kerana kepentingan rakyat. Bukannya kita nak membuat undang-undang ini untuk menyusahkan rakyat. Wa imma hatta kita melaksanakan undang-undang ini, kita mencadangkan ia diluluskan untuk memberi kemudahan kepada rakyat supaya mereka tidak terkeliru, tidak takut nak pergi shopping pun takut, nak pergi beli beras pun takut, hari ini suri rumah tangga takut kerana dengan tembakan berleluasa. Dan ini semua impaknya berlaku apabila pemansuhan EO sebagai satu segi langkah pencegahan. Oleh kerana itu, kita harus memikirkan secara istiqamah, holistik, untuk kita membawa rang undang-undang ini balik untuk menyelamatkan rakyat yang tidak berdosa sama sekali. Silakan Kota Tinggi. Terima kasih Baling, terima kasih Tuan Syed Ketua. Saya nak minta penjelasan atau pandangan daripada Baling juga. Sebenarnya saya bukan peguam, tapi kalau kita di kampung, kita tengok budak-budak nak bergaduh, kita cakap dengan dia, dah jangan bergaduh. Tapi kalau kita biarkan, lepas tu mereka sampai luka-luka, menjadi satu kesesalan kalau kita tidak berbuat begitu. Begitu juga pencegahan ini, kita lihat kalau kita boleh elakkan daripada dua kumpulan pembunuhan dengan ada pencegahan, bukankah kita melakukan satu keadilan dan untuk beri peluang mereka balik ke pengadilan. Jadi apakah Baling setuju
Preventive Act ini adalah satu cara kita memberi peluang untuk mereka, dan ini adalah satu sudut keprihatinan kita untuk mereka. Kita tidak bersifat menghukum, tapi kita bersifat memulihkan mereka semula. Tan Sri Yang di-Pertua, saya amat setuju apa yang dinyatakan oleh Kota Tinggi, kerana hari ini Tan Sri Yang di-Pertua, bukan setakat di kawasan bandar, di kawasan luar bandar pun sudah mula adanya kongsi-kongsi gelap di kalangan anak-anak di peringkat persekolahan. Tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 sudah menular, sudah masuk ke dalam sistem persekolahan. Jadi kalau pencegahan seumpama ini tidak dapat kita laksanakan, maka kita tidak mungkin ianya dapat menjadi satu inspirasi negara kita untuk menyelamatkan rakyat yang tidak berdosa. Jadi apa yang dinyatakan oleh Kota Tinggi tadi saya setuju, dan inilah yang patut kita memperjuangkan. Saya sentiasa mengulangi supaya rakan-rakan saya di sana tidaklah main politik berkaitan dengan tata jenayah, untuk tata cara jenayah untuk kita menangani masalah. Minta laluan Baling. Silakan. Terima kasih Baling, terima kasih Yang di-Pertua. Sebagai orang baru dalam parlimen dan juga bukan berlatar belakangkan peguam, tetapi mengikuti perbahasan kita dah 2 hari benda yang sama. Saya lihat rata-rata barisan sebelah sana kata dia bukan tak setuju, cuma dia khawatir dia kata kerana takut orang ni tak ada hak untuk membela diri. Maknanya dia bersetuju tapi tak bersetuju, bersetuju dalam tak bersetuju. Isunya dia kata pindahan ini untuk menghasilkan undang yang lebih baik, tetapi dia takut tak setuju tu kerana bimbang tidak ada hak pembelaan. Walaupun dalam undang-undang ini pesalah boleh dihadapkan kepada jawatan kuasa. Jawatan kuasa ini bukan seorang, terdiri pada mereka yang pakar. Maknanya dari segi keadilan pada saya, keadilan seseorang yang disyaki itu dapat dibela melalui jawatan kuasa ini. Persoalannya yang saya nak tanya ni, sebab sebahagiannya nampaknya bercakap ni peguam. Jadi adakah Baling bersetuju apabila kes ini tak dibawa dibicara? Saya bimbang isu yang sebenar ialah takut-takut kurang kes-kes jenayah di mahkamah, menyebabkan kuranglah. Jadi apa pandangan Baling? Muhammad Baring. YB Bintulu, saya dah awal-awal cakap, saya sebelum Bintulu cakap pun saya dah setuju. Sebab saya dah bagi tahu, kita tak perlu buang masa 3 hari ini bincangkan perkara-perkara yang remeh. Saya minta kita bincang berkaitan dengan fakta, bagaimana kita nak melaksanakan, bagaimana bot dengan izin pencegahan tersebut akan melakukan tanggungjawab mereka, bagaimana ianya dibawa ke bilik Dewan Yang Mulia ini untuk diperbincangkan. Mungkin sekarang ni setahun, mungkin kita boleh minta 6 bulan sekali dan sebagainya. Kita harus mencari kaedah-kaedah yang bersesuaian untuk kita memastikan orang kena tahan itu tidak dianiaya. Itu yang diperjuangkan kononnya oleh pihak pemanggang. Kita tidak mahu mana-mana pihak dianiaya. Betul? Jadi kita pun sama, kita pun tidak mahu menganiaya siapa-siapa. Kita ni pembela masyarakat, rakyat didahulukan. Jadi kenapa kita nak tak percaya di antara satu sama lain? Kita tidak perlu ada satu syak wasangka di antara satu sama lain. Kita datang ke Dewan Mulia ni untuk memperjuangkan hak rakyat, bukan kita nak sembang kosong berkaitan dengan kepentingan peribadi. Jadi saya nak hari ini kita sama-sama secara istiqamah, secara holistik kita memikirkan, kalau ada penjenayah yang mana pihak sana nak menjadi peguam bela, silakan, kita tak satu tak boleh. Pada masa yang sama, bila ada kematian di kalangan anggota polis yang kita kasihi, kita pergi ziarah. Kita tak semestinya pergi ziarah tu bawa duit, bawa sumbangan, tak payah. Sekadar kita datang memberi motivasi kepada balu dan ibu, itu saja. Itu yang saya berharap. Kalau kita boleh lakukan secara istiqamah, kita boleh lakukan secara holistik, barulah rakyat melihat kita ni sebagai wakil rakyat dalam arti kata sebenarnya, dalam konteks pembelaan. Jadi tuan-tuan, Baling, boleh sikit lagi sebelum menutup. Baling, kita tahu bahawa ramai di kalangan kita ni adalah terdiri daripada peguam-peguam yang hebat. Maka sudah tentulah peguam-peguam hebat ini banyak kes yang boleh mendatangkan pendapatan yang begitu baik. Saya nak tanya,
adakah kes-kes ini begitu lumayan sekali atau sanggupkah mereka membayar fee ataupun yuran yang begitu lumayan? Jadi adakah persoalannya sekarang ni, adakah material itu lebih penting daripada moral, kerana moral ini tidak ada di atas kertas? Jadi saya nak tanya pandangan Baling. Terima kasih. Terima kasih Kuala Kangsar. Itu saya tidak tahu sama ada mereka ni ada duit tak ada duit, tetapi yang saya tahu kongsi gelap ni, Along ni banyak duit. Sebab saya berdepan dengan hari-hari dalam pejabat saya ni, sama macam Michael Chong MCA di pejabat UMNO ni, ramai orang datang di Kuala Lumpur untuk minta bantuan. Jadi saya lihat kalau bagi pinjam 10,000 minta balik 30,000, banyaklah duit dia orang. Jadi bila mereka kena tangkap, mungkinlah mereka ada duit untuk membayar kepada peguam mereka. Itu saya tidak mahu menuduh. Tapi apa yang saya nak bercakap di sini atas hak asasi manusia, saya tidak mahu go below the belt macam Serdang tadi. Itu semua tak ada masa depan, tak ada wawasan. Nak kata orang ni ada sijil, tak ada sijil, kita pun tak pergi minta kerja. Kita di atas lantikan kerana kita buat kerja dan kita menang di balik tu dengan besar. Di atas tu bukan kita bawa pergi minta kerja. Dan kita kena tahu mana palsu dan tidak diiktiraf. Buka dulu buku bahasa, pergi Dewan Bahasa Pustaka, tengok apa maksud palsu, apa maksud diiktiraf. Universiti Melaya pun tidak pernah diiktiraf oleh kerajaan Britain dahulu. Jadi nak cerita, jangan cerita pasal itu. Kita hari ini, kita jangan lari pada tajuk. Saya nak menyatakan di sini dengan tegas, saya nak katakan saya di antara ahli parlimen BBNC semua menyokong penuh dengan rang undang-undang yang dibawa. Kita semua sepatutnya duduk dalam satu pasukan, beri tabik spring kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang begitu berani. Kalau beliau melihat hari ini perlunya peruntukan undang-undang ini dilaksanakan kerana banyak kejadian-kejadian kes-kes orang mati tanpa sebab. Tiba-tiba tahu kena tembak, tiba-tiba tahu timbalan ketua pengarah custom ditembak dekat traffic light di Putrajaya. Apakah ini perkara ni berlaku? Kita kena ingat dahulunya masa zaman Botak Chin ada ketua polis kena tembak dan sebagainya. Itu tahun bila? Sudah sekian lama, lebih 40 tahun tidak berlaku. Tiba-tiba perkara ini sedang menular, mengulangi. Jadi kita kena ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang melaksanakan pelbagai ops di bawah kerajaan yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ops piramid. Kita ops piramid pertama, kita membawa balik 7,280 anak-anak pelajar di Mesir yang terkandas kerana darurat, kerana berlakunya pertempuran. Mana ada pemimpin pembangkang yang pergi berdepan nak bawa balik anak-anak kita? Satu pelajar anak Malaysia, dia punya satu bulu roma pun tidak diusik, kita selamatkan. Ada ucap terima kasih, ada dalam parlimen bangun kata terima kasih kepada kerajaan Barisan Nasional yang begitu prihatin. Tak ada, nak kutuk lagi ada. Pembangkang ada berani pergi tempat-tempat yang kemelut, yang nak berdepan dengan perang, ada berani? Tak berani. Dalam lawyer, dalam kamar tembak hakim, beranilah. Pergi tengok, baru kita datang, kita bercakap. Bila kita berdiri dengan kita ada pengalaman-pengalaman supaya ini, kita akan jadi orang yang lain. Kita bercakap pun berasaskan human right dari hati Tan Sri Yang Dipertua, bukan human right kita menjadi aktivis di mulut lain, di hati lain. Bila kita sudah berjuang, kita tahu, kita melihat apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ops sikap, ops cantas, ops daulat. Tan Sri Yang Dipertua, so happen is your state, sir, dengan izin, ada ke kawan-kawan parti Bangkang datang bawa satu bungkus beras? Tan Sri 13 hari saya dan rakan-rakan kawan-kawan UMNO berada di situ. Tan Sri tidur dalam kawasan kampung Tandau, tidur di situ dengan polis, tidur dalam kampung air di Sandakan. Ini tidak bagi statement, ini satu sandiwara UMNO. Astaghfirullahalazim. Sana keluarga kita, saudara kita sedang mati-matian berdepan rumah, kena bom, kena bakar, kena bunuh, kena potong kepala, kena cabut jantung, kena cabut tali perut. Adakah pembangkang tahu? Pembangkang tak tahu. Sebab pembangkang kerja dia bantai polis, duduk dalam askar, bantai askar, duduk dalam mahkamah, bantai. Itu sebab saya nak nyatakan di sini, kita buang yang keruh. Saya sanggup duduk satu meja. Let us, dengan izin, kita buang yang keruh, kita duduk. Hari ini apa yang dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak dalam hak asasi manusia. Peraturan mesyuarat. Ni. Peraturan mesyuarat. Relax lu. Baling
peraturan syarat duduk. 357. Tuan Yang di-Pertua atau pengurusi boleh menghadkan masa bagi ahli berucap jika perlu. Saya nak katakan kena hadkan masa sebab dia dah merapu dah. Dia dah pergi ke mana dah, ada point dah. Dia merapu-rapu dah. Saya minta Yang Muhammad Tan Sri, terima kasihlah Sepang tu. Semalam dia dapat 2 jam 25 minit. Tak ada orang. Macam ini parlimen dia punya. Saya minta dia buat satu parlimen dekat Sepang. Panggil kawan-kawan dia 1 hari 1 malam buat. Sudahlah. Tak tahu dekat dia. Lawyer buruk jadi tak ada layak cakap saya. Merapu merepek, jangan biar dia terus buang masa. Tan Sri Speaker. Ya, sudah. Baling, saya cuma nak tanya Baling ni, apa yang Sepang kata tadi tu, dia dapat 2 jam, bila Baling cakap lama dia marah, guna undang-undang, adakah itu cara pembangkang bergerak Jeling? Tepat sekali. Itulah mereka. Di mahkamah pun macam itulah. Mahkamah pun macam itulah Tan Sri Yang di-Pertua. Penjenayah diagung-agungkan, polisi tak ambil peduli. Ni ada cara dia. Betul. Penjenayah dia akan pergi lawan habis-habisan, bawa keluarga datang ke mahkamah, duduk di atas, disanjung, ditatang. Yang polis meninggal ada, dia pergi ziarah satu polis meninggal, dia kata dia UIA. Ini sibuk memperjuangkan Cimpeng, Abu Cimpeng, nak bawa balik ke Malaysia. Astagfirullahalazim. Tan Sri Pertua, saya dah ulang lagi sekali lagi. Baling ada lagi peraturan syarat, sila. 36.6 tak boleh sangka jahat. Beliau telah bersangka jahat, mengatakan apabila saya sebagai peguam, kita ini apa ni, kalau tak pernah pergi mahkamah jangan cakap lah. Dalam mahkamah kita tak berbahas macam gini. Tan Sri Yang di-Pertua, saya nak landing dah, cukuplah Tan Sri. Saya pun nak bagi kawan-kawan lain berucap. Dah duduk. Saya nak lepas ni kawan-kawan belah sana nak bercakap, kita bagi peluang. Duduk. Saya cuma nak kongsi sedikit Tan Sri. Tadi saya tak habis di yang berlakunya tragedi letupan bom di Plaza Lee Garden. Tan Sri, saya pemimpin UMNO ni, sekejap tengahlah, saya pemimpin UMNO, saya beragama Islam Tan Sri. Di sana Tan Sri bukan setakat bawa balik mereka yang kena bom, yang cedera Tan Sri, kita membawa balik 2 habu rakyat Malaysia yang terbakar dan kita dah mati dalam letupan ni, serahkan habu ni kepada keluarganya. Apa yang saya nak menyatakan di sini, inilah perjuangan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Rakyat didahulukan, bukan bawa balik Abu Cimpeng. Yang nak bawa balik, yang hari-hari sibuk nak bawa balik Abu Cimpeng. Ini yang saya nak nyatakan di sini. Minta laluan boleh? Tak payah. Minta laluan lah. Tak payah. Terima kasih lah. Bagi laluan. Kalau berani bagi laluan. Sepang tak, saya kalau pemimpin lain saya bagi. Sepang saya tak bagi. Orang lain saya bagi. Sebab Sepang dah banyak bercakap Tan Sri Yang betul. Cukuplah. Dia tuduh saya. Tak apa. Cukuplah, saya dah bagi banyak. Dah bagi terima kasih. Kalau gombak sahabat saya bagi orang baik. Dia marah saya pun tak apa. Dia tegur saya pun tak, dia orang baik. Gombak pokok senar orang lain saya bagi. Padang Serai kawan saya bagi. Sepang tak layak pasal Cimpeng. Ikut saya pergi satu negara dalam misi bantuan kemanusiaan, balik saya bagi bercakap. Duduk. Main saya cerita pasal Cimpeng. Jadi betul. Cakap seorang boleh lah, beranilah. Buat soalan lah. Bila kita cakap yang benar, tak berani, takut. Dia kata dia UIA punya graduan. UIA punya graduan. Bila orang cakap takut, jangan cakap orang lain. Alam hormat. Kalau takut jangan Kita batangan sudah ada pengganti ni. Jadi pahlawan ganti Tanjung Karang. Sila Alam Berhormat, ada Alam Berhormat apabila berhujah dia passionate untuk menyampaikan message, antaranya adalah Baling itu. Jadi Baling teruskan cara begitu, tapi kadang-kadang kalau ada menggamit begitu divert sedikit. Saya suka dengar hujah baik. Kemarin Bukit Gelogor dia berhujah, saya terhujah, saya dengar oleh kerana saya seorang peguam. Jadi kadang-kadang saya merasa bersyukur kerana saya bukan menjadi pengadil kepada peribahasa ini nanti pada akhirnya yang mengundi kamu juga.
Saya dengar baling, saya teruja. Saya dengar siapa beruja pun, saya teruja juga. Tapi ada had-had tertentu. Demokrasi, perkataan demokrasi, yang wins adalah majority. Dan ingat, selalu saya ingatkan, the government will always have its way, and the opposition will always have its say. Jadi cuma itu sejak yang harus dipenuhi. Balik teruskan, sila. Terima kasih Tan Sri yang dipertua yang saya kasihi. Sebenarnya saya ini orang baik, Tan Sri. Mungkin cara saya, there is a saying, don't judge a book by reading its cover, dengan izin Tan Sri. Mungkin saya dilihat agresif, tapi hati saya ini suka tolong orang. Rakan-rakan saya di sebelah sana, anytime, any assistant yang boleh saya bantu. Walaupun kulit saya hitam, Tan Sri, tidak semestinya hati saya hitam, Tan Sri. Jadi, as I said just now dengan izin, jadi saya semalam pun bagi tahu kepada Ampang. Saya bagi tahu, kalau ada orang hilang apa, bagi tahu saya, Tan Sri, anak kita kalau lari daripada Kuala Lumpur pergi Tanjung Malim, belum tentu bawa balik, Tan Sri. Daripada Lombok, Indonesia, lebih jauh daripada Kepulauan Bali, 89 orang saya bawa balik, Tan Sri. Di antaranya 43 orang anak totok pembangkang, Tan Sri. Itu bukti jelas kita bukan berjuangkan parti. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, dengan sama-sama manusia, tak kira kaum, agama, kita perjuangkan. Jadi apa yang saya sebutkan, mak saya ajar saya, tangan kanan bagi, tangan kiri pun tak boleh bagi tahu. Sepatutnya. Tapi semua ada bagi tahu. Kalau kita tak bagi tahu, bila kita tak bagi tahu, Tan Sri, dia orang memperlekeh-lekehkan kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mereka kata kita tak buat kerja, kita tidak tolong, jadi sibuk dengan popularity vote. Tak betul. Ya, silakan my brother Bukit Katil yang Ini kapang. Balik sikit saja, saya nak bagi pantun lah. Hitam-hitam si tapuk manggis, tambah hitam tambah manis. Terima kasih. Cuma ada satu saya nak ulas tadi tentang hablum minan nas wa hablum minallah wa hablum minan nas. Saya nak minta penjelasan Tersi Speaker. Saya nak minta penjelasan dan pendapat balik tentang keadaan dalam satu hadis yang menyatakan al-bayyinah 'alal mudda'i, iaitu bukti bagi orang yang dituduh. Dalam konteks pencegahan jenayah ini, kalau ditangkap tanpa bukti, ini yang menimbulkan masalah dan pertikaiannya. Saya minta penjelasan balik. Tan Sri yang dipertua, saya bagi sahabat saya yang satu kulit, silakan. Satu bahasa. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Baling. Saya minta penjelasan. Diwawarkan tadi kalau Chin Peng yang sudah jadi abu tadi benarkan bawa balik, bagaimana pula dengan penganas Sulu yang bukan rakyat Malaysia maupun dilahirkan di Malaysia, ditanam di Lahad Datu Sabah? Mengapa tak konsisten dengan yang ini? Minta penjelasan. Tan Sri yang dipertua, dengan izin, Tambi நீங்க சொல்றீங்களா உங்களுக்கு தெரியணும் நீங்க என்ன சொல்றீங்க. Dengan izin Tan Sri, apa yang saya katakan beliau, Tan Sri, saya bagi tahu dekat beliau, kalau nak bercakap mesti ada fakta dulu. Itu yang saya sampaikan, Tan Sri. Tan Sri, dengan izin. Tan Sri yang dipertua. Aneh. Adik nak jawab ni, Tan Sri. Aneh lagi. Aneh dengan hormat tu. Ni Tambi aneh tak nak dengar. Aneh pun kena ada asas. Aneh ni pun tak ada asas. Dia kena konsisten. Boleh dengan izin Tan Sri? Dengan izin Tan Sri, bolehkah Tan Sri? Dia mengantuk, Tan Sri, kawan-kawan lain. Sebab hujah benda ni 3 hari lagi mengantuk, Tan Sri sebenarnya. Tambi நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு சிம்பேங் வந்து பெங்கால்ல இருந்து போனாங்க, லாடாத்துல இங்க மலேசியால இருந்து போனாங்க. Maksud saya Tan Sri, Cimpeng mati di Bangkok di Thailand, yang ini mati dalam negara kita di Lahad Datu, Tan Sri. Apa beza yang beliau tanya soalan, Tan Sri? Duduklah, cukuplah. Saya nak jawab. Aneh. Ni aneh. Nak jawab Tan Sri boleh? Minta floor ni, minta floor. Alam Berhormat, saya tak boleh buat ruling Alam Berhormat kerana saya tak faham apa yang dia tadi. Tan Sri, kita berada di Parlimen Mumbai kan ni? Itu yang mula tu. Tan Sri, boleh ya? Dengan izin. Aneh. Ni ngopoi ngengyo abulan tu tiga. Ada mari rabuan pelan. Tan Sri, saya terjemahkan. Adakah kita ni di Lok Sabah ke, Lok Dal ke, atau di Parlimen Malaysia? Tapi bagus juga kadang-kadang kita dapat maklumat. Ya? Tan Sri,
Yang berhormat Baling mula, saya teruskan saja. Saya tadi dah masa Tamil menerangkan kalau yang YB Baling boleh bawa abu dari tempat lain ke Malaysia, apa salahnya pulangkan balik abu penganas Sulu ke negara mereka? Itu yang saya terangkan tadi dalam bahasa Tamil. Tan Sri yang dipertua, saya pun maaflah cakap bahasa saudara kapal tadi, minta maaflah. Sebenarnya inilah dia modal insan kebalgaian yang harus kita pertengahkan. Lawyer-lawyer kita pun cerdik-cerdik, boleh cakap Cina, boleh cakap India, boleh cakap Jepun, bagus. Ini satu benda yang baik. Modal insan yang Amat Berhormat Tun Abdullah Badawi bawa dulu, alhamdulillah. Tapi saya nak jawab balik soalan kapal tadi. Dalam Melayu saya cukup lah, tak payah lagi dah. Kita ni kan, dia orang kata ni New Delhi Parliament pula Tan Sri, tak payah. Jadi saya nak nyatakan kepada beliau, saya ni pejuang untuk rakyat Malaysia. Saya bukan pejuang untuk negara luar. Jadi saya nak, takkanlah saya nak pergi hantar balik orang Filipin punya abu, tak kena. Lagipun Cimping seorang pengganas yang datang daripada Baling, yang perbincangan perundingan Baling. Takkanlah saya yang marah kat Cimping bunuh rakyat Baling punya segitu ramai. Masa tu kapal pun tak berada lagi, belum lahir lagi YB kapal punya ramai orang Baling dah kena bunuh. Saya nak pergi ambil, na'udzubillah, over my dead body dengan izin Tan Sri. Jadi apa yang kita nak cakap di sini, balik pada tajuk asal kita, marilah kita semua secara holistik, secara istikhamah, kita bincang balik apakah tindakan yang patut kita lakukan untuk kita mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang sentiasa dahulukan rakyat. Kita buat gagasan satu Malaysia ni dilakukan dengan baik, semua rakyat dapat manfaat. Jadi kita hari ini juga rakyat didahulukan supaya tidak ada rakyat mana-mana kena tembak mati sebarangan. Ini yang kita nak protect. Hari ini tengok adik-adik para pelajar yang datang dengar pakcik-pakcik Tok Wan mereka sedang bersidang ni untuk menyelamatkan mereka, masa depan mereka. Takkan mereka nak pergi sekolah, pergi universiti takut, terganggu, tergugat, pagi-pagi bas sekolah nak ambil mereka pun takut. Ini yang kita nak. Kempen tak kempen pun saya sudah ahli majlis tertinggi lah. Seputih dapatkan fakta dulu, saya bukan baru mau bertanding lah. Kalau lagi pun Seputih tak ada layak lah mau cakap you tak ada bagi undi saya pun. Orang UMNO sudah buat keputusan mau undi saya, sebab saya selalu tolong orang UMNO. Terima kasih. Bukan orang UMNO, orang Seputih pun saya tolong. Kalau hilang bawa lari, saya akan tolong. Jadi itulah yang saya nak nyatakan di sini, di kesempatan yang kita berikan kepada saya. Saya sekali lagi ingin mengulangi hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk terus berusaha melakukan yang terbaik dan yang terjunjung demi rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Ini yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahukan. Walaupun masih banyak lagi yang belum terlaksana, namun kerajaan Barisan Nasional akan sentiasa berikhtiar dan lebih keras kerjanya pastikan anak-anak Malaysia dapat hidup dalam sebuah negara yang aman, tenteram, sejahtera, makmur, bebas daripada segala ketakutan, kegundangan dan kebimbangan. InsyaAllah saya harap hari ini hujah-hujah saya hampir lebih 1 jam ini akan memberi sedikit manfaat kepada kita semua untuk berfikir secara holistik, berfikir dan tanya hati, tanya sama hati keikhlasan kita dalam memperjuangkan rang undang-undang ini. Sekalung penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih harus kita berikan kepada pihak Polis Diraja Malaysia. Terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kita kena berikan kepada seluruh warga Kementerian Dalam Negeri yang telah memperjuangkan bersama dengan Menteri Undang-Undang yang telah menyediakan rang undang-undang baru. Dengan kata-kata itu yang saya kasihi, yang amat berbahagia, amat berhormat Tan Sri Speaker yang saya kasihi, Baling memohon menyokong rang undang-undang ini.